sejahtera. Saya Jimmy membawakan laporan khas dari TV Campus. Berita terkini, laporan khas hari ini memfokuskan kepada satu kes rasuah dalam tender kerajaan di Sabah yang melibatkan projek perumahan di bawah inisiatif Sabah Maju Jaya atau SMJ. Seorang penjawat awam negeri telah ditahan kerana disyaki menerima suapan bagi memberi kelebihan kepada sebuah syarikat dalam projek tersebut. Apakah sebenarnya yang berlaku dan apakah kesannya terhadap rakyat serta sistem pentadbiran negara? Untuk laporan lanjut, kita teruskan bersama Muhammad Hisham, rakan penyampai kami di lapangan. Pada Februari 2026, seorang penjawat awam negeri Sabah telah ditahan selepas disyaki menerima suapan sekitar Rm3.000. Suapan tersebut dipercayai sebagai balasan untuk membantu meluluskan atau memudahkan urusan proyek perumahan SMJ. Uang berkenaan didakwa telah dipindahkan ke akaun pribadi milik suspek dan ahli keluarganya. Kes ini telah disiasat di bawah Section 17E Akta SPRM 2009, yaitu kesalahan menerima uang suapan oleh pegawai badan awam. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi kes ini telah menunjukkan risiko rasuah dalam proses tender kerajaan. Itu saja daripada saya. Bagi mendapatkan penjelasan mengenai siasatan kes ini, kita dengarkan penerangan daripada penyiasatan kas, yaitu Rosni Zampendi. Kes ini terbongkar hasil risikan dan siasatan oleh SPRM Sabah. Suspek telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebelum ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda mengikut peruntukan undang-undang. Tindakan ini menunjukkan bahawa peraturan undang-undang anti rasuah terus dilaksanakan bagi memastikan accountability dalam sektor awam. Berdasarkan kes ini, sebenarnya ada beberapa bentuk rasuah yang boleh kita nampaklah. Yang pertama adalah rasuah pasif, yaitu apabila penjawat awam menerima suapan sebagai balasan untuk memberi kelebihan dalam presentasinya. Kedua pula ialah salah guna kuasa. Berdasarkan kes ini, sepatutnya penjawat awam memastikan proses tender dijalankan secara adil dan tulus. Tetapi dalam kes ini, kelebihan dan kuasa itu dipercayai digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan akhir sekali adalah konflik kepentingan, di mana keputusan yang dibuat bukan lagi berdasarkan merek, tapi dipengaruhi oleh ganjaran keuangan. Jadi, secara ringkasnya, perbuatan seperti kes ini jelas melanggar prinsip integriti, ketulusan, dan akuntabilitas dalam pentadbiran. Faktor individu seperti tamak, nilai moral yang lemah, dan kurang kesedaran tentang amanah menyebabkan punca utama terjadinya rasuah. Faktor organisasi pula termasuk kawalan, dalaman yang lemah, kurang pemantauan, dan budaya kerja tidak menekan integritas. Selain itu, sistem tender yang tidak telus dan pengaruh pihak berkepentingan turut meningkatkan risiko terjadinya rasuah. Ini menunjukkan bahawa rasuah berlaku hasil gabungan faktor individu dan kelemahan sistem. Sekian penerangan mengenai kesan kes ini. Saya serahkan kepada Lee Sun Hee untuk penutup laporan. Implikasi kes rasuah dalam tender kerajaan amatlah besar. Pertama, ia menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Kedua, pemilihan kontraktor yang tidak berasaskan merit boleh menyebabkan kualiti projek terjejas. Ketiga, berlakunya pembaziran wang awam yang sepatutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam jangka panjang, rasuah boleh menyebabkan pembangunan ekonomi dan reputasi negara. Kes ini membuktikan bahawa walaupun nilai suapan kelihatan kecil, kesannya terhadap sistem dan kepercayaan rakyat amat besar. Integriti dan amanah merupakan asas dalam pentadbiran awam. Sebagai masyarakat, kita harus menolak rasuah dalam apa jua bentuk demi memastikan pembangunan negara berjalan secara adil dan tulus.
Sekian laporan khas kami untuk hari ini. Terima kasih.